Okey, alhamdulillah. Jadi, kat sini sebelum kita mulakan kelas, kita tengok dulu peraturan kelas, peraturan kelas yang Ustazah dah tuliskan kat sini seorang saja ya. Okey, yang pertama, mohon semua murid mematuhi adab. Macam kita belajar di dalam kelas, okey? Adab semasa belajar. Kalau kita jaga adab belajar, insya-Allah ilmu mudah nak masuk dalam hati kita. Okay? Yang kedua, mutekan mikrofon. Apa? Kalau tu mau kena angkat kat telefon. Suara. Kak Ija, Kak Ija dah rakam tak? Ya. Rakam tak? Ya. Dah rakam? Dah. Okay. Okey, tutup suara sepanjang sesi pembelajaran. Yang ketiga, gunakan ikon raise hand. Apa nama dia? Raise hand. Kalau Ustazah silap sebut, minta maaf ya. Betul tak Ustazah sebut? Betul lah tu. Tahu kan? Angkat tangan. Ada tanda angkat tangan tu. Jadi kamu angkatlah tangan kat situ untuk bercakap. Bila Ustazah panggil, sebut nama, barulah kamu buka mikrofon kamu untuk bercakap. Okey? Dan yang paling penting ialah tumpukan perhatian kepada sesi pembelajaran. Tak kira subjek apa pun yang kamu belajar, okey? Mesti tumpukan perhatian. Sebab ilmu susah nak masuk kalau kita tak fokus. Kepala kita duk teringat game, teringat apa, no. Masa belajar, kita belajar. Masa main game, kita mainlah game. Okey? Masa solat, kita solat. Dan kemudian tumpukan perhatian, dilarang chatting benda yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Okey? Kamu boleh tulis nota, boleh tulis nota di ruangan chatting, boleh tulis nota di buku kamu, boleh. Tapi benda yang tidak berkaitan, Ustazah mohon kamu tak buat masa kita belajar ni. Okey, boleh faham semua? Okey, semua orang Ustazah minta buka video. Ustazah nak tengok semua ada. Muka je. Ustazah nak tengok muka semua. Buka muka video semua. Yang comel, yang handsome, yang cantik, yang jelita, semua ada kat sini. Okey. Ya, jadi Ustazah harap kamu dapat mengikuti kelas Ustazah dan Ustazah Muslihah pada hari ini sehingga jam 9:30 pagi. Okey, ada dah. Ya, ada. Pendidikan Islam tahun 6. Okey. Untuk tahun 6, anak-anak kita akan belajar buku teks ni warna oranye ni. Dapat kan semua? Okey, kemudian Dapat. Okey, alhamdulillah semua dapat. Okey. Kita gunakan buku warna kuning tau. Ada tak? Ada beli tak? Ada tak pada kamu? Tapi sebab kamu tak boleh berinteraksi ya. Tak beli. Buku tulis Ada tak? panjang yang kuning tu. Kalau tak ada, Ustazah, tak ada Ustazah. Buku kuning yang panjang tu tak ada Buku kuning panjang mana? Nathan tukar Ustazah. Tak ada Ustazah. Tak ada yang Ustazah. panjang. Tak kisah warna apa. Tak beli lah Ustazah. Oh, tak beli. Tak beli lah pula. Semua tak beli yang ke? ni. Macam mana? Macam Umar Tak Fahim. beli. Dah beli. Okey, macam Umar Fahim. Umar Ada tunjuk yang dah buku. beli. Tunjuk. Ya, Siapa ada. yang dah beli tolong tunjuk. Ini pendidikan Islam. Umar, tolong Umar. Mana nampak macam Umar tunjuk tadi? Tu buku kuning tu. Ada. Ni Umar. Ustazah pin Umar kejap Nampak tak Umar? Dia tulis Ni Umar. dia tulis buku catatan kan? Ya, tulis buku catatan. Buku catatan ke nota? Buku catatan. Buku catatan. Okey. Tadi dia tulis buku catatan. Okey, kalau kita bersemuka nanti dekat sekolah, tahun 6 akan guna untuk subjek pendidikan Islam buku tulis yang panjang warna kuning tu ya anak-anak.
Kemudian nanti kita akan belajar antara tajuk-tajuk yang akan kita belajar masa tahun 6 ni. Okey, antaranya bidang Al-Quran. Okey. Okey, tengok yang Ustazah tunjuk Al-Quran. Okey, kita akan ada hafazan dan bacaan surah At-Tin, surah Asy-Syarhi dan surah Asy-Syams. Kemudian bahagian kefahaman pun ada surah Al-Qad dengan surah Ad-Duha. Okey. Kemudian kita akan belajar tajwid. Okey, dah baca Quran mesti kan? Okey, tahun 6 kita akan belajar hukum nun mati atau tanwin iaitu izhar hakiki dan idgham, ikhfa hakiki dan iqlab. Okey, nampak anak-anak Okey, bidang hadis. Awak boleh tengok dekat buku awak pun ada sebenarnya tu. Bidang hadis. Okey, kita belajar tajuk hindari rasuah. Kemudian jawi. Okey, jawi kita start. Lepas ni kita akan start lah jawi. Okey, antara wawasan negaraku. Okey, wawasan negaraku ni dia ada tajuk kecil Okey, tajuk kecil dia sains dan teknologi. Okey, kemudian yang kedua indahnya kesenian Islam. Okey. Kemudian jawi 6 bulan kedua. Okey, yang wawasan negaraku ni yang kita belajar sains dan teknologi dan indahnya kesenian Islam ni 6 bulan pertama. Tahun 2021 kita belajar ni. Okey, sains dan teknologi indahnya kesenian Islam. Okey, kemudian 6 bulan kedua kita belajar khot. Okey. Khot untuk tahun 6 khot riq'ah. Okey. Kemudian bidang akidah. Okey. Tajuk bidang akidah antaranya kalau tahun 6 sifat sama, sifat-sifat Allah Sifat sama, basar, kalam. Okey. Kemudian Asmaul Husna, nama-nama Allah Al-Hasib, Zul Jalali wal Ikram. Okey. Kemudian jauhi syirik, beriman dengan sam'iyah itu juga. Itu termasuk dalam akidah. Okey. Dalam tajuk akidah. Kemudian bab ibadah. Pada bulan Ramadan, solat sunat 2 hari raya, solat sebelum kamu disolatkan. Okey, ni solat apa? Asal pun nak jawab? Jenazah. Solat jenazah. Bagus. Okey. Kemudian tengok bidang sirah. Sirah ni sejarah sejarah Rasulullah. Okey, tengok perjanjian Hudaibiyah, pembukaan kota Mekah, perkembangan Islam selepas pembukaan kota Mekah, Hujjatul Wada' dan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Okey. Kemudian last kali bidang adab. Okey, adab kita belajar 4. Pertama, rehlah, merehatkan minda. Sayangilah haiwan, hargailah alam sekitar. Jagalah harta benda awam. Okey. Okey, ni semua yang akan kita belajar nanti untuk tahun 6. Okey, untuk 2021 dah tahun 6 dah awak dah besar. Okey, ini adalah tajuk yang akan kita belajar. Okey, nampak tak semua? Nampak tak? Kalau nampak, tunjuk ibu jari. Okey, good. Okey, jadi ini peraturan kelas kita. Mohon semua murid patuhi adab semasa belajar. Mutekan mikrofon semasa sesi pembelajaran sedang berlangsung. Gunakan ikon raise hand untuk bercakap setelah disebut nama. Barulah kamu
unmute-kan mikrofon dan bercakap. Okey? Tumpukan perhatian kepada sesi pembelajaran. Kamu dilarang chatting perkara di luar daripada pelajaran. Kamu boleh tulis balik nota ataupun apa yang kamu faham di ruangan chat. Ataupun kamu nak tanya sesuatu. Tapi nanti kejap lagi lah. Sebab Ustazah tengah cakap. Okey, kamu pun boleh type soalan di ruangan chatting. Ataupun kamu angkat tangan. Okey, Ustazah Muslihah akan tengok siapa yang angkat tangan. Okey, dia akan bagi tahu Ustazah, mungkin Ustazah tak perasan. Okey, kamu angkat tangan. Boleh murid-murid? Kemudian salin nota salin nota apabila kamu rasa nota itu perlu untuk kamu ingat Okey, kita akan mula insya-Allah. 8.29 kita ada 68 orang murid. Okey, sebelum tu mari kita baca doa sama-sama. Tak ada tangan tak perlu unmute-kan mikrofon, kita baca sama-sama sahaja. Okey? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi syrahlahu qawli. Ya Allah, terangkan hati kami, mudahkanlah urusan kami, bukakanlah lidah-lidah kami, fasihkan tutur-tuturan kami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, doa ni murid-murid amalkanlah hari-hari supaya Allah Kena start pada belakang ni, Ustaz Zahid. Mula dari belakang sebab tulis Jawi kan, mula dari belakang. Tapi hari ni jangan buka lagi buku tulis sebab Ustazah akan tunjukkan slide dan kamu perlu berikan fokus di sini Okey. Okey. Dengar tak? Okey, murid-murid. Apa yang kamu fikirkan agak-agaknya bila dengar bunyi-bunyi tadi tu? Apa yang kamu nampak? Haiwan. Rasa nak gilu. Haiwan. Haiwan yang tengah marah. Ada ke yang tengah marah? Bunyi haiwan. Okey. Bunyi-bunyi haiwan. Bunyi-bunyi haiwan. Siapa yang jawab tu bunyi-bunyi haiwan? Kamu faham tak haiwan tu cakap apa sebenarnya? Dia bunyi tu dia bercakap tak? Macam kita. Betul tak? Tak faham. Tak faham. Tapi ada satu orang, bukan orang, ada yang memahami segala sesuatu yang siapa dia? Yang Esther. Siapa dia? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Tak dengar lagi jawapan yang sebenar dia. Nabi Sulaiman. Pandai. Siapa yang sebut tu? Pandai. Siapa yang sebut tu?
Siapa ni? Fikri Iskandar. Sebut apa tadi Fikri? Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Terbaik. Ada lagi tak yang cakap Allah Subhanahu Wa Taala tadi? Okey, dengan murid-murid. Memang Nabi Sulaiman boleh mendengar ataupun boleh memahami kata-kata haiwan. Tetapi ada yang lebih lagi maha apa? Mengetahui. Maha mendengar. Maha mendengar, maha memahami, maha segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan belajar mengenai hari ini kita akan belajar tajuk kita apa dia Kakak? Surah Sifat bunyi haiwan. Sifat Ada ke tadi? Terangkan bunyi-bunyi haiwan. bunyi-bunyi haiwan. Okey, hari ni kita nak belajar. Skrin saya ni tak nampak sangat. Okey, hari ni kita nak belajar sifat-sifat Allah iaitu sama. Dengar saya, dengar Okey, jadi objektif yang kita nak capai hari ini ialah kamu di akhir pembelajaran kamu boleh menerangkan maksud meyakini Allah bersifat sama. Okey? Jadi di akhir nanti Ustazah nak bila Ustazah tanya mesti ada dah. Okey? Boleh dapat dah menjawab. Kemudian 3.1.2 membaca dalil nakli dan menerangkan pengertian dia. Dalil nakli itu apa? Dalil Al-Quran. 3.1.3 menjelaskan dalil akli Allah bersifat sama. Okey, ini 3 dulu. Boleh semua? Boleh Okey, boleh. Bila Ustazah kata boleh, angguk dan bagi thumbs up. Okey, seterusnya mari kita tengok apakah pengertian Allah bersifat sama. Okey. Siapa nak baca ni? Ustazah. Siapa nak baca? Angkat tangan siapa nak baca. Kalau kat kelas. Tangan siapa nak baca? Okey. Nadira angkat tangan. Okey, Nadira buka mikrofon. Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang perlahan, bisikan hati. Okey, terima kasih Nadira. Jadi inilah pengertian Allah bersifat sama. Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Okey? Semua. Bukan hanya yang ada di bumi ni, okey? Malah di seluruh cakrawala, di celah-celah batu, di dalam tanah, cuba bayangkan. Bukan kita je yang ada di atas muka bumi ni, tapi lebih luas lagi di langit sana, di angkasa. Kan kita tahu kan semua tu ada? Allah Maha mendengar semua, setiap sesuatu yang dia ciptakan. Sama ada bunyi itu kuat atau perlahan. Kuat ni macam yang kita dengar lah. Bunyi bom, bunyi mercun, bunyi orang bercakap. Itu kuat, okey? Yang perlahan ni adalah seperti bisikan hati. Okey, contoh sekarang ni kan. Kamu kata, apalah Ustazah ni membebel ni, aku mengantuk ni. Harap-harap tak adalah yang cakap macam tu kan. Bisikan hati pun Allah dengar juga. Kan? Bisikan hati pun Allah dengar. Jadi kat sini, pendengaran Allah itu berbeza daripada pendengaran manusia. Betul tak? Adakah Allah memerlukan deria pendengaran seperti manusia, seperti haiwan? Takkan. Allah tidak memerlukan deria pendengaran. Panca indera semua Allah tidak perlu. Contoh macam apa? Cacing. Cacing deria pendengaran dia apa? Deria dia apa? Kulit, kan? Dia gunakan kulit. Belajar sains pula kita kan. Kemudian siput.
dia ada apa? Tentacle. Tentacle ke nama dia tu? Sesungut tu. Kan? Okey. Jadi Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Sedangkan manusia dan macam kita dalam rumah ni, di sebalik pintu tu pun kita tak dengar apa orang cakap. Okey? Apa orang cakap. Ada orang menjerit ke, ada orang bergaduh ke, ada orang tarik telinga ke, kena tarik telinga ke dengan mak dia kan. Kita tak tahu dan kita tak dengar. Okey, boleh faham semua? Pendengaran Allah tidak terbatas. Jadi inilah maksud ataupun pengertian Allah bersifat sama. Boleh faham semua? Kalau faham, angguk ataupun berikan thumbs up. Okey, seterusnya kita tengok pula dalil naqli. Inilah dia dalil naqli. Dalil naqli itu apa? Dalil daripada Al-Quran. Ni dalil naqli daripada Al-Quran. Okey. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu Sami'ul alim. Bagus. Yang lain pula baca. Yang lain pula baca. Allahu Sami'ul alim. Bagus. Jadi ingat terus baca. Terus masukkan dalam kepala, dalam hati kita. Okey, masuk dalam hati kita. Kunci dia dalam hati tu. Kunci. Cabut kunci, buang. Jangan bagi dia keluar dah daripada dalam hati kita. Jadi bila Ustazah tanya, okey, apakah dalil bagi Allah bersifat sama? Apa dia? Wallahu sami'un alim. Boleh? Maksudnya, dan ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Terbaik anak-anak, simpan dan kunci. Buang kunci. Jangan bagi dia keluar dari hati kita ya. Ayat Al-Quran ni daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 224. Ingat ni. Okey. Seterusnya kita tengok pula dalil aqli. Tadi dalil naqli daripada Al-Quran. Sekarang dalil aqli daripada macam mana? Kita punya logik. Dari segi logik akal kita kan. Jadi dari segi logiknya Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Okey? Allah itu maha sempurna, maha mulia. Kan? Jadi mustahil Allah bersifat kurang. Allah mempunyai sifat kekurangan. Mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti pekak. Tidak boleh mendengar. Manusia boleh pekak. Betul tak? Contoh kita. Allah lahir-lahir Allah bagi telinga dengar dari lahir. Tiba-tiba kena demam panas, hilang. Allah tarik pendengaran kita. Boleh tak berlaku macam tu? Accident. Boleh. Pendengaran. Ya, boleh. Tapi Allah tidak boleh. Mustahil. Mustahil sebab Allah yang menciptakan semua ni. Betul tak? Kita kena yakin dan wajib percaya yang Allah maha mendengar. Okey. Simple je. Itu je kan dalam buku teks kita. Okey, sekarang kita tengok pula apakah kesan apabila kita meyakini Allah bersifat sama. Okey, yang pertama. Bila kita yakin Allah dengar, Allah tahu apa yang kita buat, okey? Jadi kita akan sentiasa menjaga pertuturan kita dan jaga bisikan hati kita. Bila kita cakap Allah apa ni? Dalam hati ni, alah fikir itu poyo je. Kan? Dalam hati, boleh tak? Tak boleh. Allah dengar. Allah dengar Jadi jangan. Bila kita cakap je dalam hati, kita mati kita sebab dah buat
dosa. Jadi kita kena jaga pertuturan. Nak cakap masa main game kan? Hey, apa? Tet. Terkeluar perkataan yang tet tu. Kan dia? Set. No, jaga percakapan kita. Terutama yang main game ni. Okay? Main game tak salah. Yang salah apabila kamu lalai. Apabila kamu bercakap sesuka hati. Okay? Tak ingat Allah tu ada. Tak ingat solat, tak ingat dunia. Tak ingat solat, tak ingat dunia. Betul, pandai. Jadi dia tak salah. Kita boleh jadikan dia sebagai satu release tension. Bukan menghadap dia dari bangun tidur sehinggalah tutup mata. Okay, siapa yang tak tutup mic ni? Okay. Boleh? Yang pertama, menjaga pertuturan dan bisikan hati. Bila nak cakap tak elok je kita teringat, oh Allah dengar ni, astaghfirullahalazim. Terus beristighfar. Dan yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon pertolongan Allah. Kita akan sentiasa kita akan rasa Allah tu dekat dengan kita. Kita rasa Allah dekat dengan kita. Jadi kalau dulu-dulu ada satu cerita tu Nabila, ya Allah, ampunkan Nabila, ya Allah. Setiap saat, setiap dia nakkan sesuatu dia akan berdoa. Kan? Jadi kita jadikan berdoa dan memohon pertolongan Allah ni sebagai kata-kata ataupun rutin kita. Kita ni manusia, kalau minta dengan mak nak minum sekejap-kejap, mak nak makan, kejap-kejap mak nak coklat, kejap-kejap mak nak aiskrim, kejap-kejap mak nak lempang. Kan? Kan mak pun bosan ni. Dah lah tak boleh keluar rumah kan, kesian mak kita. Jadi jangan ya. Tapi dengan Allah memang nak kita. Memang nak kita minta dengan Allah. Minta doa, minta tolong, minta duit. Percaya tak? Kalau kita minta duit dengan Allah, kita akan dapat duit. Percaya tak? Percaya. Kena percaya. Wajib percaya. Minta emak yang pengasih dan penyayang. Allah bagi. Minta hari-hari. Cakap, ya Allah aku nak supaya mak aku tak garang, ya Allah. Kan? Minta hari-hari. Minta dengan Allah, ya Allah kau kayakanlah ayah aku, ya Allah. Minta hari-hari. Dapat ayah aku dapat rezeki yang berkat. Minta doa pada Allah. Allah akan bagi. Lagilah kamu ni. Kan? Ahli syurga semuanya. InsyaAllah. Jadi yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Ini wajib lah. Kalau Nabi yang dah dijanjikan syurga itu berzikir, beristighfar 70 ke 100 kali satu hari, kita ni yang tak tahu lagi boleh ke masuk syurga ni kan. Nanti kalau kamu dekat dalam syurga tak jumpa Ustazah Muslihah, tariklah Ustazah, cari Ustazah cari Ustazah tahu. Jadi kita jadikan bacaan Al-Quran ni dan zikir sebagai amalan. Bila jatuh aja jangan pacot. Ubah. Jatuh aja astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Siapa lagi nama saya nak sebut ni? Laila. Kenapa buat macam ni? Contoh nak cakap dengan adik kan. Astaghfirullahalazim adik. Kenapa buat macam ni? Apa ni adik? Marah adik kan? Tukar. Astaghfirullahalazim. Adik kenapa buat macam ni? Kan? Jadi sejuknya. Telinga mak dengar pun sejuk. Alhamdulillah. Baca Quran. Pagi-pagi baca Quran. Celik mata. Benda pertama yang kita nak tengok adalah Al-Quran. Sebelum tidur, benda terakhir yang kita nak tengok dan kita nak dengar adalah Al-Quran. Banyak cerita tentang orang-orang yang mendampingi Al-Quran. Okay? Dia mendapat husnul khatimah. Jadi kita harap dengan kita meyakini sungguh-sungguh Al-Quran dan zikir itu menjadi jadi apa? Makanan kita. Macam kita makan nasi untuk fizikal kita. Kan jadi besar, jadi handsome, comel, jelita, semua tu. Ini adalah makanan rohani supaya rohani kita sihat.
Rohani tu apa? Jiwa. Jiwa kita. Rohani kita sihat, dapat makanan yang cukup. Kita bukan bagi makanan dekat jasmani je. Rohani pun kena bagi. Baca Quran dan zikir. Itulah peneman kita bila mati nanti. Dan seterusnya menjauhi maksiat lidah. Pakcik bawang. Pakcik bawang. No. Bila perkataan pakcik bawang, sister bawang, brother bawang. Kan? No. Dijauhi maksiat lidah. Lidah ni bukan punya lidah kita saja. Okey, bukan lidah saja. Tulisan kita di dalam Daniel WhatsApp. Alif, tolong tutup mic. Okey, di dalam WhatsApp, di media sosial, ketika main game, ketika yang perempuan dia suka apa yang lain main game juga kot nah. Yang perempuan mungkin dia suka berada di IG, lelaki pun ramai saya tengok yang ada di IG generasi sekarang. TikTok. Main apa? Among Us. Aduh, semua orang tahu kan. Jadinya jauhi maksiat lidah. Jangan berkata kotor. Tu Daniel Alif kata suka patung. Ya ke? Ada lagi ke? Girl sekarang ni suka patung. Okay. Masa baby dululah kan. Okay. Mengumpat, jauhi jauhi perkataan kotor, mengumpat. Bila nak cakap je tu astagfirullahalazim. Tak boleh. Astagfirullahalazim, ya Allah aku minta maaf ya Allah tak sengaja. Dengan sungguh-sungguh. Okey. Dan yang terakhir, hidup akan diberkati oleh Allah. Hidup kita, keluarga kita akan diberkati oleh Allah. Percaya ke tak percaya? Wajib percaya. Kalau tak jadi, cek diri kita. Mungkin, Allah aku solat lambat kot. Kan? Rajin doa tapi malas solat, malas ngaji. Jadi Allah akan bagi lambatlah sikit. Okey. Boleh faham semua? Ada 2, 4, ada 5 kesan. Mungkin kita boleh tambah lagi sendiri. Saya tak suka main patung. Baik Nur Damia. Okey itu adalah kesan. Okey, boleh faham semua? Boleh boleh faham, boleh ingat. Okey, kat sini Ustazah nak bacakan ada dalam buku teks ni kisah teladan yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Contohnya, kisah ni adalah kisah Nabi Yunus alaihi salam. Okay. Nabi Yunus alaihi salam telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Siapakah? Kaum Nabi Yusuf. Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus ni dia tinggal di sebuah kampung yang bernama Ninawa. Kampung apa? Ninawa. Okey. Baginda menyeru mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Inilah tugas Nabi. Tugas kita juga. Tugas kita juga. Kalau nampak kawan-kawan buat benda tak elok, kita kena cakap dengan dia. WhatsApp ke, tak boleh lah. Kita ada dah besar ni, ada patung yang besar-besar tu, harimau ke, kita peluk-peluk dia. Boleh ke? Panas. Ataupun tak boleh lah mencuri. Boleh tak cakap dengan kawan macam tu? Jangan mencuri, dosa. Boleh kan? Jadi Nabi Yunus menegahlah mereka, ajak supaya meninggalkan penyembahan berhala. Kemudian seruan Nabi Yunus alaihi salam ini tidak disenangi dan mereka kaum Nabi Yunus ni menolak dakwah baginda. Dia kata apalah
orang elok sembah berhala elok-elok, dia kata jangan sembah ke apa ke kan. Okay. Jadi baginda Nabi Yunus sangat sedih. Lalu Nabi meninggalkan penduduk Ninawa dan memberikan peringatan kepada mereka bahawa Allah akan memberikan hukuman yang setimpal atas kedegilan dan keangkuhan mereka. Orang yang degil dan angkuh ni selalunya akan dapat apa? Balasan. Balasan. Akan dapat pembalasan daripada Allah. Kat dunia ni kadang-kadang Allah bagi cash. Kalau Allah tak bagi cash di dunia, bersedialah untuk menerima pembalasan di akhirat yang sangat apa? Sangat pedih. Sangat yang tak mampu kita bayangkan dengan akal fikiran kita. Sedangkan syurga yang indah pun kita tak dapat bayangkan. Ini kan pula siksaan. Ya, jadi kita kena selalu bertaubat kepada Allah. Okey, kita teruskan. Selepas Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan mereka, keadaan tiba-tiba menjadi gelap gelita. Dan angin bertiup dengan kencang. Cuba dapat bayangkan tak? Kita baru angin sekejap pun kita dah rasa takut. Kita kena azan kan? Okey. Penduduk Ninawa mula menyedari kesilapan mereka. Apa kesilapan mereka? Siapa boleh bagi tahu? Apa kesilapan mereka? Menyembah patung. Menyembah patung. Satu. Lagi? Lagi? Tidak mempercayai Allah. Tidak mempercayai Allah. Lagi? Mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah. Lagi? Tak ada yang nak sebut ni? Tak dengar cakap Nabi Yunus. Tidak mendengar cakap. Tidak mengikut dakwah yang dibawa oleh Nabi Yunus. Mereka menolak dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Mereka dah mula rasa dah inilah peringatan yang Nabi Yunus cakap tadi sebelum baginda pergi. Allah akan membalas kedegilan mereka. Okey, jadi maka mereka bersegera bertaubat dan memohon ampun atas kederhakaan mereka sambil menangis dan merayu-rayu kepada Allah. Nampak tak? Orang yang benar-benar bertaubat, menangis, mengeluarkan air mata. Biarpun kita mula-mula tu nak menangis tu tak boleh lah Ustaz, saya tak boleh nak menangis. Menangislah tipu pun tak apa. Tapi berdoa dengan kepada Allah tu dengan bersungguh-sungguh, tipulah menangis tu, paksalah diri kita untuk menangis. Dan merayu kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Tengok apa berlaku pada penduduk Ninawa. Allah yang bersifat sama mendengar dan menerima taubat penduduk Ninawa. Lalu keadaan menjadi tenang semula. Penduduk Ninawa sangat bersyukur kerana Allah telah memakbulkan doa mereka. Okey. Nampak tak murid-murid? Apakah teladan yang kita boleh ambil kat sini? Okey. Cuba siapa nak cakap apa teladan yang kita boleh ambil? Siapa nak bagi? Fikri? Usanda dah Fikri. Sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur. Betul? Lagi? Lain? Yang lain? Ada tak? Apa kebaikan yang dikatakan oleh orang lain, okey? Apa kebaikan yang diperkatakan oleh orang lain kita ambil. Betul tak? Walaupun yang bercakap itu ialah orang gila. Ada tak yang nak ikut cakap orang gila? Apalah Ustazah ni suruh ikut cakap orang gila pula? Ada tak yang fikir macam tu? Contoh orang gila tu kata, adik
jalan tepi-tepi kat jalan raya. Orang gila tu cakap macam tu. Nak ikut ke tak? Ikutlah. Sebab betul tak dia cakap jalan tepi-tepi? Ke kamu nak jalan kat tengah jalan raya? Nak kena langgar. Kan? Walaupun orang tu gila, kita kena ikut sebab dia kata jalan tepi-tepi. Jangan jalan kat tengah jalan raya. Okay? Okay. Jadi kesimpulan dia kat sini ialah jangan lihat siapa yang berkata tapi lihat apa yang diperkatakan. La tanzur ila man qala walakin unzur ila ma qala. Jangan lihat kepada siapa yang berkata tapi lihat kepada apa yang diperkatakan. Kalau kena benda tu dia kena dush sekali dekat muka kita kan. Contoh kamu ni asyik main game je, dush kena kat kita. Tapi betul tak? Betul. Dia macam penampar gitu kan. Kena kat muka kita. Alah aku ni asyik main game aja. Asyik main game aja. Cubalah. Kena tampar baru ingat dunia. Nasib baik kena tampar baru ingat dunia. Kalau tak kena tampar, bila nak ingat? Dah mati baru nak ingat. Rugi kan? Jadi sebelum kita mati, ingatlah banyak-banyak. Boleh? Okay, semua boleh faham ya? Okay, jadi rumusan ataupun kesimpulannya ialah, ada satu lagi tajuk. Ni kita ulang balik, kat depan tadi kita dah Ustazah dah sebut. Apa perbezaan antara sama Allah dan pendengaran manusia? Siapa boleh sebut dulu? Beza. Angkat tangan. Siapa nak cakap? Siapa nak jawab? Almas ni dari tadi dia angkat Allah tangan. tidak perlu ada dia pendengaran. Bagus Putri. Yang lain, Allah tidak perlukan panca indera, deria pendengaran. Tak perlu. Lagi? Pendengaran terbatas. Pendengaran manusia terbatas. Betul? Lagi? Siapa nak sebut lagi? Okey Almas. Saya tertekan. Itulah. Okey, siapa lagi nak jawab? Apa perbezaan antara sama Allah dan pendengaran manusia? Apa lagi? Saya panggil lah. Iman Adam ada Iman Adam? Ke dah lena tadi? Apa lagi yang Iman Adam boleh bagi kat Ustazah? Perbezaan antara sama Allah dan pendengaran manusia. Allah boleh dengar semua makhluknya berkata. Pandai, walaupun very di good. bawah tanah ataupun di atas langit. Pandai, betul. Maknanya pendengaran Allah tidak terbatas. Bagus, semua fokus dengan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, mari kita tengok. Kita ulang balik perbezaan antara sama Allah dan pendengaran manusia. Sama Allah tidak terbatas. Dalam hati, malah kalau cacing tu ataupun virus corona tu ada hati, Allah tu pun mengetahui. Allah Maha mendengar. Sebab apa? Allah yang menciptakan. Dia punya key point ialah Allah yang menciptakan. Semua Allah tahu. Kutu dekat rambut menurunkannya. Kutu dekat rambut ni kalau ada pun, kan? Allah dengar dia cakap. Kutu tu boleh nampak. Virus corona boleh nampak tak? Tak boleh. Tapi Allah Maha mendengar. Allah Maha mengetahui. Tidak terbatas. Dia kata apa? Melangkaui sempadan. Konon. Sedangkan pendengaran manusia terbatas. Hanya dengar yang dekat je. Luar dari apa? Melepasi dinding rumah kita dah tak dengar. Sedangkan dalam rumah kita pun, kita dekat ruang tamu, mak kita kat dapur, mak kita panggil, okey? Mak kita panggil siapa Okey, Kaisar, Anas, Marha tak dengar dalam rumah kan sebab Eka main game. Ada ke macam tu? Istighfar, siapa pernah mak dia panggil, lepas tu dia buat-buat tak dengar je, istighfar, dosa tau. Bila mak ayah panggil, buat-buat tak dengar.
Sekejap lah mak tengah main game ni, sekejap lah. Panggilan emak walaupun kita tengah solat sunat, kena ingat tak kisah Al-Qamah? Al-Qamah kan hampir Nabi nak bakar dia sebab dia mengabaikan mak dia. Ingat kisah tu? Ingat kisah si Tanggang? Banyakkan kisah. Malim Kundang. Jadi jangan biarkan mak kita sakit hati. Panggil tak nyahut-nyahut. Panggil Anas, Akil, mana ni tak datang-datang juga. Kan? Jadi jangan buat mak kita sakit hati. Dengar je mak kita panggil baru ya mak. Nak Anas tolong apa? Nak Akil tolong apa? Baru ataupun kita pun dah lama mak ni senyap aja. Pergi tengok mak ada tak apa-apa nak tolong. Ni kalau dapat terbaik anak syurga, anak soleh, masya-Allah. Boleh tak buat macam tu? Boleh, insya-Allah. Azam saya tahun 2021, saya nak tolong mak saya. Orang yang pertama saya nak tolong ialah mak saya. Orang yang kedua ayah saya. Orang ketiga adik-beradik saya. Dan seterusnya. Ya, Allah sayang orang yang suka membantu. Kemudian Allah tidak memerlukan panca indera. Macam Fikri cakap tadi. Allah tak perlukan hidung. Allah tak perlukan telinga. Allah tak perlukan mata untuk melihat. Allah tak perlukan hidung untuk menghidu. Allah perlukan tangan untuk memberi. Saya anak tunggal, anak Zaidan. Lagilah kena apa? Kena selalu dengan mak. Mak ada tak yang saya boleh tolong? Lagi selalu. Kena dengan mak. Betul tak? Sikit-sikit lagi nak masuk asrama dah. Kesian mak dengan ayah tinggal seorang kat rumah. Kan? Okey. Jadinya Allah tak perlukan panca indera dan manusia memerlukan alat atau panca indera. Manusia perlukan telinga. Ni kalau tak ada telinga ni, tak dengar. Okey, kalau tak ada tangan ni, tak boleh nak makan. Macam mana nak makan? Pakai kaki. Pernah tak nampak orang makan pakai kaki? Pernah. Kan pernah datang sekolah kita seorang kakak tu? Kan dia tak ada dua-dua belah tangan dia. Ingat tak? Sarah. Ya, Farah pandai. Jadi kat situ bersyukurnya kita kan. Allah bagi kita lengkap sempurna. Kakak Farah walaupun Allah ambil dua tangan dia tapi dia boleh drive sendiri. Dia boleh menjahit. Kamu pun nampak sendiri kan apa yang Kak Farah boleh buat? Tulis. Nampak. Cuba kita letak diri kita di tempat Kakak Farah tu. Agak-agak kita jadi orang yang bersemangat ataupun kita jadi orang yang nak duduk dalam bilik je murung. Ya Allah, kenapa kau uji aku dengan macam ni, tak ada tangan. Mana kita nak pilih? Semoga Allah beri kita kekuatan jadi macam Kakak Farah, insya-Allah. Okey, seterusnya Allah Maha Agung dan Maha Sempurna. Tiada yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih sempurna melainkan Allah. Yakin tak? Yakin? Yakin. Wajib yakin. Okey, sedangkan manusia lemah. Semakin tua macam Zazah ni dah kurang pendengaran. Apatah lagi kalau jauh. Dekat pun kadang-kadang kan tanya lagi. Apa dia? Kamu tanya kat sekolah pun kadang-kadang 2-3 kali kan? 2-3 kali apa dia? Okey, sorry Zazah tak dengar. Okey, seterusnya sama Allah mendengar yang tersirat dalam hati dan yang jauh. Contoh, Zazah nak kata macam ni kan. Fikri dia dah macam dah ngantuk tu kan. Zazah nak kata duduk tegak. Tapi Zazah tak sebut kan. Dia tersirat lah tu maksudnya. Tersirat. Allah je yang tahu apa yang Ustazah nak maksudkan. Saya duduk kat bantal cikgu. Ya, Ustazah faham. Ustazah bagi contoh je tu. Sikit lagi kalau Ustazah tak tegur dia pun dia tidur. Tak ada. Semua bersemangat Ustazah tengok pagi ni. Tahniah. Okey ya. Jadi itu faham tak maksud tersirat? Kita maknanya hanya orang yang
berkata yang faham apa benda yang dia nak sampaikan. Okey, dalam hati dan yang jauh. Sedangkan manusia langsung tak mampu. Kadang-kadang kita salah mentafsir. Orang tu nak cakap benda lain tapi kita faham benda lain. Kawan kita nak kata dia nak kata duduklah diam-diam, cuma mungkin dia punya intonasi tu duduklah diam-diam sebab dia dah biasa cakap kuat kan macam Ustazah. Tiba-tiba dia kamu kata kamu ni orang yang lembut hati, kata dia marah saya. Kan. Ya kan. Kadang-kadang kita manusia tersilap mentafsir. Boleh faham semua? Okey, boleh dapat ya perbezaan. Jadi rumusannya kita mestilah membuktikan keimanan kita kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Pendek kata, jaga semua pertuturan, bisikan hati, perbuatan kita, okey? Pemikiran kita, semua pemakaian kita. Okey? Boleh okey. Tengok apa ada lepas ni? Ustazah nak soal. Okey. Quiz. Semua orang mute? Siapa angkat tangan dulu dia boleh jawab soalan ni. Okey, soalan pertama, sama bererti Allah Maha. Okey. Anas. Mendengar B. Ni Siti. Mendengar B. Mendengar. Semua faham, semua tahu. Baik, soalan yang kedua. Sedia? Okey, betul. B. Alamak, saya tak pasang pula. Tepuk tangan. Okey. Soalan yang kedua ialah. Yeay. Okey. Lah, kenapa dah keluar dah ni mata love Ustazah ni? Tak setting. Allah boleh mendengar semua perkara termasuk Aris Hakimi yang angkat tangan. Termasuk Terangkat. Yang tersembunyi. Yang tersembunyi. yang tersembunyi. Sembunyi. C. Ya, siapa lagi jawab C? Ada tak yang jawab yang lain? Siapa jawab C? Siapa jawab C? Siapa jawab C? Okey, semua jawab C. Yang tersembunyi. Dia ni kenapa duduk kat sini? Silap setting, minta maaf. Okey, seterusnya. Hukum mempercayai Allah bersifat sama ialah Mana? Tak keluar, nak jawab. apa jawapannya? Tak keluar Ustazah. Tak keluar. Tak keluar. Wajib. 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 Wajib Ustazah. Wajib. Nampak tak? Wajib. Okey. Wajib. Okey, terbaik. Soalan seterusnya. Okey. Soalan seterusnya ialah dalil nakli Allah bersifat sama ialah Allah. Wallahu alim. Wallahu samiul alim. Allahu sami'un alim. Alim. Soalan seterusnya. Pendengaran Allah Terbatas. Tidak terbatas. Batas. Lagi jawapan apa lagi? Si. Betul. Jawapannya ialah C. Pendengaran Allah tidak terbatas. Okey murid-murid, jadi tahniah. Boleh pergi minum air dulu ke apa? Okay, kita baca doa, baca surah Al-As dan doa
perpisahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi illal ladzina amanu Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja. Assalamualaikum.